Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali lagi dengan saya, Amy Maizura. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran chip Qualcomm yang terbaru iaitu Snapdragon 888. Chip ini membawakan chip 8 teras menerusi teknologi 5 nanometer. Selain hadir dengan kemampuan memproses 25% lebih berkuasa, menyokong grafik setanding desktop, tri-kamera 28 megapiksel, rakaman video sehingga 8K 30 frame per second, kelajuan muat turun sehingga 7.5 Gbps serta sokongan Wi-Fi 6 dan 6E. Antara jenama yang akan menggunakan chip ini termasuk Asus, Black Shark, LG, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Vivo dan juga Xiaomi. Selain itu, Xiaomi dijangka akan memperkenalkan telefon pintar mercu dengan chip Snapdragon 888 pada penghujung Disember 2020 ini. Buat masa ini, info penuh berkaitan telefon ini masih tidak diketahui. Xiaomi juga menyasarkan untuk mengatasi angka pengeluaran Apple dan Huawei pada tahun 2021 kelak, sekaligus akan menjadi pengeluar peranti kedua terbesar dunia. Xiaomi juga dikatakan mula berbincang dengan pengeluar komponen untuk mendapatkan bekalan bagi pengeluaran sehingga 240 juta telefon pintar. Pada minggu ini, Huawei telah mula menyenaraikan Huawei Mate 40 Pro 5G di Lazada. Ia membawakan chip Kirin 9000 dengan sensor utama 50 megapiksel berserta bateri 4400 mAh. Di samping itu, Huawei Nova 7i dan Nova 7 SE 5G minggu ini boleh didapati pada harga yang lebih rendah. Untuk Huawei Nova 7i, ia hadir dengan jenaan chip Kirin 810 dan kamera utama 48 megapiksel yang mana ia ditawarkan pada harga RM899. Sementara Nova 7 SE 5G pula dijana chip Kirin 820 dan kamera 64 megapiksel yang kini dijual pada harga RM1,299. Pada minggu ini, Apple Malaysia telah mula menawarkan MagSafe Duo Charger pada harga RM589. Menerusinya, pengguna boleh mengecas iPhone dan juga Apple Watch secara serentak. Bukan itu saja, Apple juga kini menawarkan phone dengan nirwire Bitflag untuk pasaran Malaysia. Ia menggunakan rekaan penggunaan bertali, chip Apple W1 dan juga pengecasan USB-C. Bagi anda yang berminat, di Malaysia ia dijual pada harga RM219 saja. Mengenai Apple lagi, sebahagian daripada Mac Mini M1 terbaru berkenaan dihasilkan di Malaysia. Bagi yang berminat, Mac Mini ini dijual pada harga RM2,999 namun tarikh jualan masih tidak diumumkan lagi. Seterusnya, OnePlus telah menawarkan OnePlus Nord 12GB RAM pada harga RM2,099. Sebelum ini, peranti ini ditawarkan di dalam berkas bersama-sama dengan phone telinga pada harga RM2,399. Untuk spesifikasi, ia dilengkapi chip Snapdragon 765G, kamera dengan sensor utama 48 megapiksel dan bateri berkapasiti 4115 mAh. OnePlus Buds Z juga telah rasmi untuk pasaran tempatan. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM229 di Lazada bermula 12 Disember 2020. Tidak ketinggalan, Realme Malaysia minggu ini memperkenalkan televisyen pintar mereka untuk pasaran tempatan iaitu Realme Smart TV. Ia hadir dengan dua saiz yang berbeza iaitu 43 inci dan juga 32 inci. Bagi yang berminat, Realme Smart TV 32 inci dijual pada harga RM899, manakala Realme Smart TV 43 inci pula berharga RM1,499. Bukan itu saja, Realme turut membawakan Realme Smart Cam 360, Realme Sonic N1 Electric Toothbrush dan juga Realme Selfie Tripod. Bagi yang berminat, anda boleh mendapatkan Realme Smart Cam 360 pada harga RM199, sementara Realme Sonic N1 Electric Toothbrush dan juga Realme Selfie Tripod pula ditawarkan pada harga RM99. Jenama ini juga hadir dengan phone telinga nirwire terbaru. Untuk Realme Buds A Pro dijual pada harga RM369, sementara Realme Buds Wireless Pro pula berharga RM269 bermula 12 Disember 2020. Lenovo mengesahkan akan membawa masuk Lenovo Yoga 9i untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin 14 inci, dikuasakan chip Intel i7 generasi ke-11, kad grafik Intel Iris Xe dan juga jangka hayat bateri sehingga 18 jam. Peranti ini akan diperkenalkan bermula Januari 2021 pada harga RM6,399. Seterusnya, Nokia juga dijangka menawarkan komputer rebel tersendiri yang menggunakan chip Intel.
Tapi buat masa ini, maklumat lanjut berkaitan spesifikasi masih belum diketahui. Omdia minggu ini melaporkan yang mana sepanjang suku ketiga tahun 2020 menunjukkan 60% pengguna lebih memilih peranti dengan quad kamera. Antara yang menyumbang kepada pasaran ini adalah jenama Realme dan juga Xiaomi. Dalam arena teknologi aplikasi dan perisian, Google mengumumkan Google Tab pada Google Maps untuk akses pantas untuk arahan selok-belok. Melaluinya, pengguna boleh menetapkan lokasi dan menambah lokasi lain yang ingin dikunjungi sebelum tiba ke tempat yang ingin dituju. Facebook minggu ini mengumumkan pengambil alihan salah satu syarikat yang memfokuskan pengurusan perhubungan pelanggan, dinamakan sebagai Customer. Facebook dijangka membelanjakan sekitar $1 bilion untuk pengambil alihan ini. Seterusnya, Facebook bakal memperkenalkan mata wang digital Libra seawal Januari 2021 kelak dan akan dijenamakan sebagai Diem. Ia akan disandarkan kepada mata wang dolar dan akan menggalakkan transaksi antara negara tanpa sebarang charge. TikTok kini mula bereksperimen membenarkan pengguna mewarnai video sepanjang 3 minit. Melaluinya, TikTok dilihat ingin bersaing dengan YouTube dan ingin menjadi pusat sehenti untuk perkongsian video. Seterusnya, Spotify kini telah menerbitkan Spotify Rap untuk tahun 2020. Antara senarai penstreaman tertinggi di Malaysia untuk artis paling banyak di-stream adalah BTS, Justin Bieber dan Blackpink. Sementara lagu yang paling banyak di-stream pula diungguli oleh Lewis Capaldi dan Blackpink, manakala artis tempatan paling banyak di-stream menampilkan Datuk Seri Siti Nurhaliza, K-Click dan juga Faizal Tahir. Spotify juga turut berkongsi mengenai kumpulan pengguna yang mula mendengar podcast. Untuk tahun 2020, ia memperlihatkan pengguna berusia 18 sehingga 24 tahun mula mendengar podcast. WhatsApp kini hadir dengan kemas kini yang membolehkan pengguna untuk mengubah latar belakang berbeza untuk tertingkap sembang individu dan berkumpulan. Namun, ciri ini akan diperkenalkan secara berperingkat. Discovery Plus akan mula ditawarkan pada 4 Januari 2021. Sebanyak 55,000 kandungan akan ditawarkan dari 2,500 rancangan. Walau bagaimanapun, tiada maklumat lanjut untuk penawaran di peringkat global. Tidal kini hadir dengan tawaran promosi langganan pada harga serendah RM1 untuk pakej Tidal Premium dan RM2 pula untuk pakej Tidal Hi-Fi untuk tempoh 4 bulan. Selepas tamat tempoh 4 bulan ini, harga langganan akan berubah seperti biasa. Bercerita tentang teknologi global, Elon Musk menyasarkan manusia boleh mendarat di Marikh pada tempoh sekitar 6 tahun lagi. Di samping itu, SpaceX dijangka membawa pesawat untuk ujian mendarat di Marikh dalam tempoh 2 bulan lagi tanpa membawa sebarang manusia. China pula mengumumkan kerajaan proba Cheng E5 mengumpul 2 kg sampel dari permukaan bulan. Sampel tersebut akan dibawa ke bumi untuk dianalisa dan proba akan kembali ke bumi menjelang penghujung Disember. Cellforce telah mengambil alih Slack pada nilai sekitar RM112.9 bilion. Dengan ini, ia akan mengukuhkan penawaran dan turut membolehkan Slack diintegrasikan dalam penawaran mereka untuk perusahaan. Alibaba dan Tencent dilihat dalam perbincangan untuk mendapatkan perkhidmatan penstreaman iQIYI. Pengambil alihan ini akan mengukuhkan lagi kedudukan mereka dalam arena penstreaman video. Microsoft pula akan menamatkan sokongan Microsoft Teams pada Internet Explorer 11. Untuk menggunakan Microsoft Teams, pengguna perlu beralih ke Microsoft Edge atau pelayar web moden lain. Sony dijangka akan menutup kilang di Pulau Pinang secara berperingkat sehingga September 2021. Perubahan ini disebabkan oleh rancangan penstrukturan semula Sony pada peringkat global. Ia telah memberi kesan kepada sekitar 3,400 pekerja. Untuk rangkuman teknologi tempatan, Jabatan Siasatan Jenayah Komersil PDRM menerima 46 laporan sepanjang Oktober dan November 2020 berkaitan sindiket Like and Share, iShare Fans, Zanzenli, Testfight dan juga Cuki Bau. Kerugian yang dicatatkan adalah sekitar RM689,000. Pihak polis telah mengesan akaun bank melibatkan skim pelaburan dan melakukan pemeriksaan ke atas premis Rivorids. Perdana Menteri mengumumkan yang mana Pfizer akan menghantar dos vaksin seawal suku pertama 2021 kelak. Sebanyak 4 penghantaran dijanjikan oleh Pfizer dengan jumlah 12.8 juta dos vaksin. Ia dijangka akan menampung imunisasi seramai 6.4 juta rakyat Malaysia. Kementerian Pengangkutan Jalan kini mengingatkan supaya mengimbas kod MySejahtera sewaktu menaiki teksi atau perkhidmatan seru pandu. Hal ini bagi memudahkan pihak berkuasa untuk membuat pengesanan kontak. Seterusnya, SKMM menyeru para pelajar untuk menggunakan kemudahan di pusat internet komuniti ketika mengikuti pembelajaran secara atas talian.
Kelak, SKMM akan menyediakan pemancar mini untuk komunikasi sebagai alternatif kepada masalah capaian internet. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MIDEK) memaklumkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara bahawa pembangunan kereta terbang bukan sesuatu keutamaan. MIDEK akan lebih memfokuskan kepada pembangunan arena keusahawanan dan juga kereta elektrik dan suapandu. Minggu ini juga MDEK mengumumkan penawaran laman sehenti iaitu e-Berkat. Melaluinya, golongan sasar B40 dan pengusaha PKS boleh mengakses beberapa perkhidmatan kewangan secara atas talian seperti pembiayaan mikro, insurans mikro dan juga pelaburan mikro. Selain itu, Shopee telah hadir dengan integrasi dengan Duit Now QR untuk pembayaran nirtunai. Malah, Shopee juga kini bereksperimen dengan perkhidmatan pengantaran makanan di Indonesia yang dinamakan Shopee Food. Shopee juga mengumumkan kerjasama dengan sejumlah perniagaan daripada pelbagai industri. Antaranya adalah Lot 10, Maiden, TGV dan MBO Cinemas, Family Mart, Padini, Starbucks dan juga T-Life. Dengan ini, ia membantu kedua-dua pembeli dan juga pemilik perniagaan fizikal dalam melakukan transaksi jualan bersempena 12-12. Selain itu, Lazada sedang menguji ciri langganan bulanan yang dinamakan Lazada Voucher Club. Melaluinya, pengguna boleh mendapatkan sejumlah voucher diskaun untuk digunakan bagi pembelian dalam platform berkenaan. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga langganan RM25 untuk sebulan. Akhir sekali, pembangunan siri Ejen Ali telah mengacah pembangunan untuk filem kedua Ejen Ali. Buat masa ini, ia masih lagi di peringkat skrip awal dan telah memasuki fasa draft yang kedua. Jadi itu saja rangkuman menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Sekian saja daripada saya, Amy, untuk Mingguan Aman.